para pendengar yang dirahmati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tajuk ini mungkin sebahagiannya dah dibahaskan oleh Dr. ataupun Datuk Siddiq Baba pada minggu yang lepas. Tetapi saya rasa ada perkara-perkara yang juga saya boleh sentuh. Khususnya apabila kita bercakap tentang keputusan kerajaan untuk menilai semula pendidikan negara setelah sekian lama. Dan dialog nasional pendidikan negara ni dah berjalan sangat agak panjang. Mungkin daripada Januari yang lepas saya kira. Dan maklum balas yang banyak telah dijalankan dan didapati daripada pelbagai pihak, termasuk ibu bapa, guru-guru dan masyarakat. Dan saya rasa oleh kerana itu persoalan cabaran terpenting ataupun corak utama pendidikan negara ini amat relevan untuk kita tanyakan kembali. Supaya ianya diambil kira nanti apabila kita menilai semula sistem pendidikan kita. Dan saya cenderung untuk melihat perkara ini secara umum, secara lebih luas. Kerana sudah pasti kalau kita tengok satu persatu secara detail tu banyak benda yang harus diperbaiki dan diperkasa. Dan kalau kita lihat dalam dialog yang dilakukan oleh kerajaan baru-baru ini pun ada paling kurang 9 bidang utama kajian semula pendidikan ini. Betul. Kalau saya boleh sebut secara ringkas, antaranya ialah memartabatkan profesion keguruan, meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah, meningkatkan kualiti sekolah yang merupakan elemen penting dalam usaha meningkatkan kualiti pengajaran dan pelajaran, memantapkan kualiti dan pentaksiran dalam menyediakan modal insan, meningkatkan penguasaan pelbagai bahasa di kalangan murid, penglibatan ibu bapa, sektor swasta, masyarakat sebagai rakan kongsi dalam pendidikan, meningkatkan kesediaan murid untuk merebut peluang dalam pendidikan tinggi dan pasaran kerja, memperbaiki kecekapan dan keberkesanan guru, pengurusan sumber, dan akhir sekali membina kemampuan serta keupayaan sistem penyampaian pendidikan. Jadi kita tak perlu pergi satu persatu yang khusus begitu, tapi saya rasa saya nak kembali kepada perkara yang pernah kita bicarakan awal-awal dahulu tentang matlamat pendidikan itu sendiri. Betul. Dan sudah pasti apabila kita bercakap daripada perspektif seorang Islam, seorang Muslim, kita nak melihat bagaimana Islam melihat matlamat pendidikan dan adakah matlamat pendidikan itu sudah kita capai. Dan kita telah sebut dahulu bahawa matlamat pendidikan dalam Islam ialah nak melahirkan insan yang baik. Ringkas, tetapi ringkasnya matlamat pendidikan ini sebenarnya mempunyai nilai dan juga maksud yang amat mendalam dan padat sekali. Dan kalau kita nak menilai cabaran utama, saya kira kita kena menilai berdasarkan matlamat pendidikan ini. Nah, bila kita kata bahawa kita nak melahirkan insan yang baik, adakah kita sekarang, sistem pendidikan kita sekarang sudah berjaya untuk melahirkan insan yang baik? Dan sudah pasti dalam Islam bila kita bercakap tentang insan yang baik ini, kita melihat dari sudut agama, dari sudut nilai-nilai etika, nilai-nilai murni. Dan secara umumnya kalau kita lihat sekarang ini, kita masih menghadapi cabaran-cabaran yang besar dalam konteks nak melahirkan insan yang baik ini. Setiap hari kita mendengar, melihat, membaca dalam akhbar tentang perlakuan, perbuatan yang secara umumnya bertentangan dengan nilai insan yang baik ini. Sama ada dari segi perlakuan ataupun dari segi kefahaman. Saya kira ada dua aspek yang kita kena lihat. Dari segi perlakuan mungkin lebih mudah bila kita lihat misalnya dalam akhbar, dalam berita, dan juga di sekeliling kita juga banyak sekali kes-kes yang bagi kita tidak menggambarkan insan baik ini. Kecurian misalnya, pembunuhan, penipuan, rasuah misalnya. Dalam konteks keluarga misalnya penceraian, anak kadang-kadang memukul ibu bapa. Dari segi sosial misalnya, penagihan dadah. Jadi kita pun naik kadang-kadang takut melihat suasana-suasana yang banyak berlaku dalam masyarakat kita.
Nah, kalau kita lihat dari segi pemikiran pula, itu dari segi perlakuan yang mungkin lebih mudah kita lihat. Dari segi kefahaman dan pemikiran juga, nampaknya banyak sekali pemikiran-pemikiran yang kita lihat bertentangan dengan nilai-nilai murni, yang mengelirukan, seperti faham-faham nak lari daripada agama, nak melonggar-longgarkan agama, nak lepas bebas misalnya, kan. Yang semuanya itu bagi saya dia tidak selari dengan matlamat pendidikan yang kita sebutkan tadi. Betul. Dan kalau kita lihat kebanyakan yang terlibat dengan perkara-perkara ini, mereka bukan tidak pernah melalui sistem pendidikan. Sebab di Malaysia ni saya kira hampir semua kalau dia punya pengecualian pun amat sedikit lah. Di kalangan ahli masyarakat kita, hampir semua mendapat peluang melalui sistem pendidikan. Betul. Paling kurang di peringkat rendah ataupun peringkat menengah. Kalau universiti itu mungkin kurang lah, kan. Ada mungkin peratusannya agak kurang. Tetapi kalau sekolah awal itu saya ingat secara umumnya secara keseluruhan. Tetapi kalau kita lihat kes-kes yang melibatkan, yang kita sebutkan tadi, kes yang melibatkan pelanggaran nilai-nilai etika ini berlaku dalam konteks masyarakat kita yang dah melalui sistem pendidikan, kan? Kalau kita tengok di mahkamah misalnya, yang kena dakwa, maka ini bukan sebarangan orang. Kadang-kadang bukan sekadar sekolah rendah, sekolah menengah, kena masuk ke universiti, kan? Jadi itu yang kita nak tanyakan pada hari ini dalam konteks kita menilai sistem pendidikan. Di samping yang saya sebut 9 tadi yang khusus, tetapi bagi saya ini yang paling prinsipal sekali. Kalau kita nak cuba lihat, adakah kita punya sistem pendidikan ini sudah mencapai tahap yang baik dalam konteks melahirkan insan yang baik ini. Mungkin kalau kita melihat daripada perspektif skill, kemahiran ataupun kepandaian dalam bidang-bidang tertentu, yang itu saya ingat mungkin kita punya peratusan itu tinggi. Misalnya berapa orang yang berjaya dalam bidang komunikasi, keluar boleh jadi DJ ke, contohnya, kan. Ramai, kan. Berapa orang yang keluar boleh jadi mekanik, berapa orang yang keluar boleh jadi lawyer, berapa orang yang keluar boleh jadi guru pun ramai juga. Betul. Tetapi skill dan kepandaian ini kadang-kala kita lihat dia terpisah daripada aspek akhlak dan adab dan kebaikan yang kita sebutkan tadi. Betul. Oleh kerana itu kita lihat, walaupun orang itu mungkin dia a skill worker, dia seorang yang berkemahiran, tapi dari segi akhlaknya dia ada masalah. Dia juga terlibat dengan perkara-perkara yang lain misalnya. Dia masuk universiti tetapi dia terlibat mungkin dalam keruntuhan akhlak, isap dadah dan apa lagi, kan. Jadi di mana silapnya? Sepatutnya sistem pendidikan itu dia mesti merangkumi bukan sekadar aspek kita panggil kognitif ataupun kepandaian ataupun skill tadi, tetapi harus juga meliputi aspek-aspek akhlakiah. Ini kita dah sebut itu, salah satu ciri pendidikan Islam itu akhlakiah. Dia mesti melahirkan manusia yang baik. Jadi di situ saya ingat kalau kita nak menilai kembali kita punya sistem pendidikan, kita kena harus melihat di mana peranan agama dan etika dalam kehidupan pendidikan masyarakat kita. Maksud saya, satunya kalau kita boleh lihat dari segi pendidikan agama itu sendiri, sejauh mana pendidikan agama itu berkesan. Kalau dia belajar tauhid, sifat Allah, adakah itu sekadar hafalannya sahaja yang ada dalam kepalanya, ataupun hanya di mulut saja? Hanya di mulut, ataupun dia betul-betul meresap masuk. Bila kata Allah itu wujud misalnya, Allah itu baqa, Allah itu qidam, Allah itu melihat, basar dan sama dan mendengar. Apa maksudnya itu? Adakah itu betul-betul tertanam, melekat, mendalam dalam diri, berdarah daging, sehingga terjelma dalam akhlak mereka? Kalau betul begitu, sudah pasti tak timbul isu tadi itu, kan? Dia masuk universiti ataupun dia belajar, tapi dia juga melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan nilai etika. Kalau dia belajar fiqah misalnya, kan, hukum hakam, halal haram, adakah itu hafalan untuk dia masuk periksa sahaja, ataupun dia benar-benar tahu yang haram itu haram, yang halal itu halal?
Dan yang haram itu tidak boleh didekati, kan? Bukan sekadar yang haram, malah dalam hadis kata yang syubhat, yang tengah-tengah antara halal yang haram pun kalau boleh jangan kita dekati, kerana kita takut terjatuh dalam benda-benda yang haram. Jadi kalau yang haram lagilah. Betul. Sepatutnya jangan kita dekati, jangan libatkan sedikit pun. Jadi itu bermakna pendidikan Islam kita harus lihat semula, kan. Saya tak kata dia tak berkesan. Banyak kan orang yang baik-baik pun ramai. Bila kita kata ni kita nak dikata-kata retrospeksi, kita cuba nak muhasabah. Yang baik kita perbaiki lagi, dan yang tidak baik kita ubah jadi baik. Jadi oleh kerana itu kita nak supaya pendidikan agama kita, akidah, fiqhnya, hukum hakam dan akhlaknya, akhlak yang paling penting. Akhlaknya itu kita diajar di sekolah, menghormati ibu bapa, menghormati guru, menghormati ilmu, menghormati alam, menghormati semua kita dah diajar. Tapi kecenderungannya saya tengok lagi dia meningkat umurnya, lagi dia lupa tentang nilai-nilai yang dipegang ketika diajar sejak awal lagi. Ke sebab tak dipraktis dan diamalkan sebenarnya, Doktor? Itulah apa tugas guru agama di sekolah menengah. Kalaulah itu soalan daripada Yati, kan, sepatutnya dia dah diajar di sekolah rendah misalnya benda tu, sekolah menengah dia harus diperdalamkan lagi. Betul. Kan, katakanlah kita masa tadika dulu banyak doa kita hafal, kan. Betul. Saya rasa anak saya lebih banyak hafal daripada saya. Dia dari segi doa ni, doa guru pun dia tahu. Saya tak tahu, saya tak ingat, tapi dia tahu doa itu dan doa ini. Tetapi sepatutnya di peringkat sekolah menengah, doa itu bukan sekadar diteruskan guru-guru di sekolah menengah ni, tapi juga diterangkan falsafah di sebalik doa itu. Diterangkan kenapa kita berdoa sebegitu. Kehebatan doa. Kalaulah macam tadi sifat-sifat Tuhan di peringkat rendah, memanglah kita tidak jangka budak tadika boleh tahu apa erti tauhid, boleh apa faham, erti tapi dia boleh hafal. Betul. Paling kurang itu sudah cukup agak baik dihafal. Tetapi sepatutnya di sekolah menengah, apa yang dihafal tu kekal hafal, tetapi diperdalamkan maknanya oleh guru-guru di sekolah menengah. Jadi tak timbullah isu dia lupa, kan. Dia dah lupa apa yang dia buat. Sedangkan sepatutnya ilmu itu dia meningkat. Dia accumulative. Dari masa ke semasa dia bertambah. Bukan dia tambah satu tolak satu. Betul. Kan. Ataupun tambah 5 tolak 10. Kan dia negatif pula. Ujung-ujung dengan doa makan je dia tahu. Ujung-ujung benda-benda yang ni yang asas-asas semua dia lupa. Dan sebab itulah bagi saya, kalau kita nak buat penilaian sistem pendidikan, di samping yang 9 yang disebut tadi, saya ingat itu okey, harus diteruskan. Tetapi dalam konteks sistem pendidikan kita, sejauh mana ianya benar-benar menyokong ke arah pembinaan akhlak dan adab di kalangan masyarakat kita. Dan bagi saya itu peranan agama, peranan akhlak dan juga peranan nilai-nilai murni yang diajari sekolah-sekolah. Mungkin antara kelemahan yang saya lihat ialah aspek agama ini dalam sistem pendidikan kita. Bila pelajar itu dah meningkat dewasa, saya tengok makin kurang kuantiti pelajaran agamanya. Mungkin kerana antara alasannya kerana mereka ini sudah specialize. Bila dah masuk peringkat menengah misalnya, mereka sudah ada aliran sains, aliran teknikal misalnya. Oleh kerana dia nak menumpukan kepada subjek-subjek itu, maka subjek agama, subjek akhlak ni dah dikurangkan. Bila masuk universiti pula, kalaulah dia sudah betul-betul specialize, dia sudah mengkhususkan dalam bidang-bidang tertentu, lagilah saya tengok aspek agama ni sudah menjadi begitu minimum sekali. Jadi seolah-olah kita rasa bahawa bila dia sudah pergi ke satu bidang, agama itu sudah ditinggalkan kerana itu bukan bidang dia. Sedangkan kita bukan melihat begitu, Yati. Kita ni orang Islam. Betul. Sepatutnya Islam kita tu dibawa sampai ke mana sahaja kita meningkat umur kita. Malah sepatutnya kandungan Islam itu akan makin lama makin bertambah. Betul. Kerana keperluan kita tu bertambah. Keperluan agama kita tu bertambah. Sebab bila kita dewasa, kita berhadapan dengan cabaran-cabaran yang tak sama dengan cabaran kita masuk sekolah rendah, Yati. Masuk tadika, semuanya dipelihara dan diawasi oleh ibu bapa, kan. Kita tak akan terlibat dengan merompak misalnya bukan masuk sekolah rendah atau tadika. Sebab memang kehidupan kita tu kehidupan yang sentiasa dijaga.
Tapi bila kita dah dewasa, dah sekolah menengah, dah universiti misalnya, dah keluar universiti, dah memegang jawatan-jawatan yang besar, di situ mungkin pengawasan dari segi manusia itu dah tak ada. Kita kena awasi diri sendiri, dan kita kena membuat keputusan sendiri. Kita kena menghakimi perkara-perkara yang ada di hadapan kita. Tetapi persoalannya, kalaulah nilai-nilai keagamaan dan etika dan nilai murni itu tidak bertambah dalam diri kita, dalam akal kita, dalam jiwa kita, bagaimana mampu dia mengawasi kita? Sebab itulah sepatutnya lagi tinggi umur kita, lagi tinggi jawatan kita, lagi besar gaji kita, sepatutnya lagi tinggi dan besar kandungan ilmu keagamaan itu harus ada pada diri kita. Supaya ia nanti mampu membantu kita berhadapan dengan cabaran-cabaran yang besar yang kita tak hadapi ketika mana kita sekolah rendah, sekolah tadika dan lain-lain lagi. Dengan kata lain, ilmu fardu ain yang selama ini kita kenal sebagai ilmu fardu ain, ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu akhlak itu, dia harus meningkat mengikut tahap umur dan juga tahap keupayaan seorang itu dalam bidang-bidang yang tertentu. Jadi yang ini saya ingat kita harus perhatikan kembali. Itu tentang bidang agama. Begitu juga dengan bidang-bidang yang lain. Kalau dia seorang saintis, dia belajar sains misalnya, sains yang dipelajarinya itu kalau dalam konteks kita orang Islam, sepatutnya harus membantu dia untuk mengenalkan diri dia tentang Tuhan misalnya. Mengenalkan diri tentang agama. Jadi dia supporting sepatutnya. Bidang ekonomi pun begitu juga. Ekonomi yang dia pelajari itu seharusnya membantu dia akhirnya untuk memikirkan macam mana dia nak menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan orang Islam, masalah-masalah keuangan orang Islam. Kalau dia dalam bidang undang-undang, sepatutnya bidang undang-undangnya itu akan membantu dia menjaga hak dan juga mungkin perkara-perkara yang harus didapati oleh orang Islam. Jadi itu kita lihat pendidikan dan ilmu begitu dalam Islam. Dia harus ada ilmu teras, iaitu ilmu agama, ilmu fardu ain, tetapi kalau ada ilmu-ilmu lain yang dipanggil fardu kifayah ini, dia akan dipandu oleh ilmu fardu ain itu. Oleh kerana itu ilmu fardu ain itu kena sentiasa kuat dan kokoh dan bertambah dan kuat dan banyak dari segi kuantitinya itu, supaya ia akan sentiasa membantu dia untuk hidup dalam keadaan yang betul. Barulah akhirnya kita dapat melahirkan insan baik. Yang kita sebut awal-awal tadi. Matlamatnya. Jadi kalaulah kita tengok banyak sekali kes-kes keruntuhan akhlak, moral dalam masyarakat kita, mungkin kita kena fikirkan kembali macam mana sistem pendidikan kita berjalan. Kemungkinan satunya pendidikan agama itu, macam saya sebut tadi, dia makin kurang dan terpisah dari kehidupan dia. Yang keduanya, kalau dia belajar benda lain daripada agama pun, dia tak boleh nak kaitkan dengan agama. Dia tak nampak peranan bidang itu dalam membantu agama. Hubung kaitnya. Dan dia tak tahu juga bagaimana agama boleh membantu bidang itu. Saya bagi contoh mudah, Yati. Misalnya kalau dia masuk dalam kelas sains, dia belajar tentang alam, tentang fizik, tentang biologi misalnya. Bagaimana dia mengaitkan tu dengan akidah yang dia belajar dalam kelas agama dia. Dan adakah gurunya itu, kalau seorang Muslim, mampu untuk mengaitkan, membuat kaitan itu dengan baik. Ataupun guru tu biar je, dia kata, bila ada soalan daripada pelajar, kata, apa hubungannya dengan tauhid? Yang itu saya tak tahu, tanya ustaz atau ustazah lah, saya guru sains. Sepatutnya tak berlaku begitu. Sepatutnya kena ada kaitan rapat antara satu bidang dengan satu bidang yang lain, khususnya bidang fardu ain dan bidang fardu kifayah. Jadi barulah pelajar yang masuk dalam, sama ada belajar agama ataupun belajar bidang-bidang yang bukan agama, dia punya satu kesatuan dalam pemikiran dia. Dan aspek adab dan akhlak itu sentiasa terpelihara. Sebab ilmu fardu ain tu dia teras. Kalau dia keluar sebagai accountant misalnya, tak terdetik sikit pun dalam hati dia nak menggelapkan duit. Sebab dia mengira duit setiap hari kan. Dan duit orang bukan duit dia kan. Dia, kalau dia seorang lawyer, dia tidak terdetik dalam hati dia nak menipu klien dia ataupun nak menipu mahkamah untuk memenangkan anak guam dia. Kalau dia seorang DJ misalnya, tak terdetik dalam hati dia nak
nak memberikan berita-berita palsu ke, ataupun nak menyampaikan gosip-gosip yang mungkin tak bermanfaat dalam dalam ucapan-ucapannya. Jadi begitu. Kalau ilmu fardu ain dan akhlaknya itu mantap. Jadi saya ingat itu mungkin huraian saya mengenai tajuk kita pada besar sebenarnya cabarannya ya bila kata orang tu sebagai pendidik dan juga sebagai pelajar itu sendiri. Maknanya kalau bergerak tu kena seiring macam yang doktor nyatakan tadi ya, kalau kata orang dalam dah ambil diploma juga akhlaknya insya-Allah. Ya, betul. Kalau master juga dalam PhD bergeraklah begitu selari ya. Selari. Bagaimana nak isi lompong-lompong tu insya-Allah akan kita sama-sama bincangkan juga. Dan waktu ini juga insya-Allah untuk sama-sama berinteraksi dengan kita di ruangan yang sedikit ini, insya-Allah mudah-mudahan dapat memberi manfaat bersama dengan pendengar-pendengar insya-Allah di 0362051500. Waktu ini kita ambil pemanggil ya doktor untuk sama-sama berkongsi dengan rakan pendengar kita. Kita ke pemanggil pertama untuk guru dan pendidikan waktu ini. Assalamualaikum, siapa di sana? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizam daripada Johor Bahru. Ya, Cik Nizam, silakan bercakap dengan doktor. Okey, doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya cuba dekat sini nak sentuh beberapa perkara kalau kita boleh kaitkan pendidikan ni dengan asas ilmu akidah, iaitu tauhid lah. Ya. Bagi saya pandang ilmu tauhid dan akidah ni dia menjadi panduan sebenarnya sulur pada hidup kita lah. Ya. Dan ini seorang teguh akidah kepercayaan dia, saya rasa. Sebab macam tadi yang doktor sentuh, kalau dia faham tentang suat 20 tu, dia tahu, dia sedar, ada conscious mind bahawa Allah tu melihat, Allah tu mendengar, Allah tu mengetahui, tentu dia tak akan terlibat, tak akan membuat benda-benda yang haram maknanya. Hal yang keduanya, saya melihat kat sini sebab dalam surah Al-Asri dia cakap dua orang dia yang terlepas daripada kerugian, iaitu orang yang beriman, beriman saleh dan juga orang yang berpesan-pesan. Sebab dalam satu hal lagi yang perlu ingat, pernah kita diberitahu bahawa agama itu nasihat. Jadi macam pendidik, tugas pendidik bukan saja mengajar apa mata pelajaran yang dikhususkan, misalnya sains ataupun cikgu matematik. Tak salah kalau cikgu sains atau matematik misalnya tanya pada murid-murid kalau sama ada mereka sudah bersolat atau tidak. Jadi dia ada peranan kat situ. Masing-masing kalau memainkan peranan, jadi tak ada salah kalau cikgu sains sendiri pun tadi yang ada kaitan dengan agama. Memang semua ilmu daripada Allah. Ya, betul. Jadi ada dia punya peranan kita masing-masing. Itu saja. Terima kasih Cik Nizam. Assalamualaikum. Itu dia berkongsi daripada Cik Nizam di talian kita. Dan saya nak kaitkan juga dengan soalan daripada rakan kita di FB, daripada Ustaz Azmi. Kata, apa pandangan doktor tentang program integrasi yang banyak ditawarkan di IPT sekarang, contohnya sains dengan pengajian Islam dan lain-lain. Ini mungkin kita boleh hubung kaitkan juga dengan soalan yang telah dinyatakan oleh Cik Nizam. Silakan. Ya, terima kasih kepada Cik Nizam dan Ustaz Azmi di Facebook ya. Betul, itu yang kita sebutkan tadi, bahawa ilmu tauhid itu ilmu teras. Kenapa? Kerana ilmu tauhid inilah sebenarnya yang menjadi kerangka berfikir seorang. Kerana itu yang menjadi landasan kepercayaan dan juga landasan nilai-nilai yang dia pegang. Sebab kita ni Yati, tiap hari kita menilai benda. Betul. Saya ingat saya ni pun bila masuk-masuk tadi je dalam konti ni, Yati dah ada, wah ini Dr. Farid ni nampak macam garang je, kan? Contohnya. Setiap hari bila kita melihat sesuatu, sudah pasti ada macam penilaian dalam diri kita tentang sesuatu. Apa sahaja. Tentang sesuatu baik atau buruk. Tetapi apa yang memandu penilaian kita? Apa yang memandu penilaian kita? Yang membolehkan kita ni menilai sesuatu itu akhirnya berdasarkan kepada nilai-nilai yang baik. Kalau melihat benda yang buruk pun, kita akan ada nantinya cara kita melihat dan mengaitkan dengan benda-benda yang baik. Macam kita misalnya kalau tengok kematian, sedih pun, kita memang sedih. Betul. Tetapi macam mana selalunya kita tengok orang Islam, kita kalau dia komen, dia kata saya redha. Kalau kehilangan ibu ke kehilangan ayah dia, saya redha. Maknanya apa? Walaupun benda itu pada depan mata kita nampak macam satu yang menyedihkan. Betul. Tetapi kita kaitkan dengan Tuhan, kita kaitkan dengan agama, kita kaitkan dengan takdir, kita kaitkan dengan keredaan kita dengan agama dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sentiasa kita ni dipandu nilai kita itu dengan tauhid kita. Sebab itu tauhid ini penting, tauhid jadi asas. Dan tauhid ni juga yang menjadi asas akhlak juga, yang menjadikan orang baik
dari segi amalan dan juga moralnya ini sebenarnya tauhid juga. Aspek akhlak itu dia membantu memperkukuhkan tauhid kita. Kan? Sebab kita jadi baik ni kerana apa? Kerana kita takut bertuhan, kita sayang pada Tuhan, kita patuh kepada Tuhan, balik kepada tauhid. Balik kepada ajaran tauhid kita. Jadi sebab itulah kalau Cik Nizam tadi kaitkan dengan surah Al-As, ya itulah yang ditekankan oleh surah Al-As, illal ladzina amanu. Yang tak rugi ni ialah orang yang beriman. Tauhid dulu, yang beriman dan beramal, dan akhirnya berpesan-pesan kepada kebaikan dan kebenaran. Ustaz Azmi, tentang integrasi ni, saya pun dulu di universiti juga di UIA, dan ada kawan-kawan saya mengajar di Universiti Melaya. Saya tengok sekarang ni kecenderungan universiti banyak nak buat integrasi lah, nak gabungkan pelajar itu mengambil agama dengan sains misalnya, agama dengan ekonomi, pengajian Islam dengan sains. Saya rasa ini salah satu daripada tindakan yang baik, kerana ia menuju ke arah yang kita panggil proses Islamisasi. Betul. Mengislamkan aspek ataupun pandangan dan kefahaman pelajar itu tentang subjek-subjek ataupun disiplin-disiplin yang berbeza daripada subjek Islam. Dan ia juga semacam memberikan tambahan ilmu dan kepakaran kepada seorang pelajar, khususnya yang berpendidikan Islam, terhadap ilmu-ilmu fardu kifayah. Misalnya dia seorang ustaz tapi dia juga tahu ekonomi. Dulu kita jangan jumpa Sekarang ni dah ada kalau keluar dari Universiti Melaya misalnya. Dia ustaz tapi dia tahu tentang selok-belok ekonomi, makro ke mikro ke. Dia seorang ustaz, dia tahu tentang sains gunaan misalnya. Dan doktor pakar pun ramai. Bidang kedoktoran pun ada. Tetapi saya ada sedikit caveat kat situ lah, sedikit kerisauan. Saya lihat kadang-kadang apabila kecenderungan nak menggabungkan ni dan mengintegrasikan ni, kadang-kadang subjek agama tu jadi kecil. Sebab dia nak jadi katakan double degree ataupun major minor. Jadi sepatutnya dia mungkin belajar 120 atau 140 credit hours, dia dah jadi mungkin yang bidang agama tu dia jadi 80 atau 70, kerana dia nak integrate atau nak jadi sebahagian je. Jadi kerisauan saya ialah akhirnya kefahaman yang mengenai agama tu pun mungkin tidak begitu mantap sebab subjek-subjeknya kurang. Jadi kita kena fikirkan mungkin mekanisme supaya seorang yang berpendidikan agama itu dia tetap mantap dan kekal banyak kuantiti ilmu keagamaannya, di samping ditambah dengan yang lain-lain. Sebab itu saya cenderung kalau boleh diselesaikan dulu bidang agamanya itu, kemudian dia masuk ke dalam katakan degree yang kedua misalnya. Itu mungkin dia dapat 2 yang penuh, secara kuantitinya penuh, daripada main separuh-separuh ni kan. Dimasukkan dan kalau kita tengok tradisi ulama-ulama kita dulu macam tu, dia habiskan satu bidang itu, kemudian baru dia belajar bidang yang lain. Kalau kitab-kitab itu dia pelajari sampai habis, kemudian dia baru pelajari kitab yang lain. Jadi dua-duanya mantap. Bidang agama pun mantap, bidang-bidang yang lain pun mantap. Jadi yang disebut oleh Ustaz Azmi tadi ada kebaikannya secara prinsipal, tetapi di sana ada kerisauan-kerisauan. Kalaulah kurang subjek ini ataupun kurang subjek itu tapi digabung-gabungkan, jadi kita takut nanti sini pun tak kuat, yang kat sana pun tak kuat. Takut yang kejar tak dapat, yang dilindung dikeceran. Itu dia. Dan waktu ini kita nak layankan lagi rakan-rakan pendengar kita yang telah pun menanti lama di talian waktu ini untuk sama-sama berinteraksi bersama dengan doktor. Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum. Bersedia rakan mendengar. Assalamualaikum. Hello. Ya, siapa tu? Haji Nohalin daripada Datuk Untung Mengarang, Sini Komuniti. Ya, Tuan Haji silakan. Boleh cakap dengan doktor ya? Sila teruskan. Ya, Haji. Doktor, saya ada perkara nak usulkan pada doktor. Silakan. Pertama sekali berkaitan dengan satu tentang berkaitan dengan pendidikan. Ya. Jadi kalau kita dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana anak-anak yang umur 7 tahun diperintahkan untuk solat. Kalau 10 tahun dia tak solat, bermakna kita akan dibenarkan untuk dirotan. Anak tersebutlah yang ingkar untuk solat. Jadi ada kefahaman orang yang mengatakan bahawa merotan anak ni hanya sekiranya dia tu tak solat. Bermakna apabila dia buat perkara yang lain, bermakna tidak ada nas ataupun hadis yang mengatakan dia tu boleh dirotan. Jadi bagaimana penjelasan doktor tentang hal ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pula,
tentang hal pendidikan ini, sebagaimana doktor cakap ni, berkaitan dengan cikgu lah, dengan guru lah kan. Ya. Mana termasuk lagi saya. Jadi ada orang berpendapat, dikata nak tahu cikgu tu dia cemerlang dalam bab perguruan dia, sama ada dia pendidik atau hanya sekadar nak cari makan, dia berdasarkan pada bagaimana dia parking kereta. Dia parking kereta. Jadi kalau sekiranya parking kereta dia masuk ke sekolah, dia terus halirkan terus ke arah luar, bermakna dia ni, hati dia ni memang nak, habis masa dia terus nak keluar. Sebab kita akan sampai benda halir kereta tu nak keluar pagar. Itu pendapat dia lah, bermakna. Tetapi kalau diparkingkan elok, tak adalah menghalir keluar, bermakna dia betul-betul jiwa tu tidak terikat di tempat lain, tetapi terikat kat sekolah. Jadi apa komen doktor, tolong doktor jelaskan insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Menarik tu Haji Nur Halim ya, dengan tamsil. Saya tak tahu lah nak kata tamsilan atau bagaimana ya. Mungkin nak diulas sedikit daripada doktor. Ya. Terima kasih Tuan Haji Nur Halim. Ni orang lama ni. Tentang rotan tadi tu, memang itu hadis Nabi yang mengajar kita cara mendidik anak, khususnya berkaitan dengan solat. Kalau 7 tahun tu kita kena tegur lah. Kalau 10 tahun tu harus rotan. Tetapi bagi saya benda itu boleh dilihat secara yang dinamik. Tidak semestinya kita nak kena tunggu orang 10 tahun tak boleh nak pegang rotan lagi ni kan, katakan simpan. Dan tak semestinya semua anak-anak harus dirotan bila sampai 10 tahun kalau tak bersolat. Sebab rotan ini bagi saya dia macam simbol juga. Ada mak ayah yang dia jegil kepala, dia jegil mata je, dia buntangkan matanya, anak-anak dia cabut dah pergi semayang kan, hitam bukang tanpa merotan pun. Ada yang dengan kekuatan suara je kan, ibu-ibu tertentu kan yang punya suara yang apa pun, jerit je semua dah pergi semayang kan. Jadi di situ saya ingat falsafah daripada hadis itu ialah kena ada semacam bentuk paksaan. Kerana ini benda fundamental. Solat ini benda yang paling asasi. Dia ibaduddin. Dia merupakan tiang agama. Dan dia merupakan perkara yang paling awal ditanya di akhirat nanti. Jadi dia asas kepada agama. Oleh kerana itu, pendisiplinan itu kena ada. Dan sudah pasti sebelum anak-anak itu di rotan itu, pastikan dia tahu apa itu solat. Pastikan dia tahu kenapa dia nak bersolat. Saya ingat ini juga sistem pendidikan yang diajar oleh agama Islam. Bukan sekadar rotan itu rotan per se macam tu kan. Dia tidak ada hubungan dengan ilmu. Sebab itu awal-awal itu harus diajar anak itu tentang agama kan. Kenapa kita kena bersolat, adanya Tuhan, tauhid juga. Kena awal dengan tauhid juga. Bila anak itu sudah kenal Tuhan, sudah tahu agama, dia tak bersolat, maknanya di situ dia adalah unsur macam orang kata malas. Dia tahu kewajipan itu, tapi mungkin dia malas. Ini biasa. Anak-anak kita pun kadang-kadang macam tu kan. Kadang-kadang semayang lewat kan. Habiskan duk kerja. Benda-benda tak sepatutnya berlaku seperti itu. Jadi di situ bukan unsur dia tak tahu. Dia tahu tetapi kena ada macam gesaan dan paksaan. Yang itu datangnya rotan tu. Tetapi kalaulah anak tu satu pun tak tahu tentang agama dan akidah dan tauhid, tiba-tiba terus nak rotan dia, akhirnya dia mungkin menimbulkan fitnah kepada agama. Anak tu mungkin lari daripada rumah kerana dia tak tahu ayah dia tu kuat merotan dia, sedangkan ayah dia pun tak ajar kenapa dia perlu semayang, bagaimana nak semayang, apa falsafah di sebalik kita perlu semayang. Maknanya kena kembali kepada tauhid. Tuhan sayang kita kepada Tuhan, taat kita kepada Tuhan. Sebab itu adanya solat. Solat ini tidak lain bukti ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kena datang bersekali. Yang menarik tadi, guru ni yang parking kereta ni, saya dari segitu saya setuju separuh je lah dengan Tuan Haji Nur Halim ni. Sebab macam ni, saya teringat orang Jepun. Kalau kita pergi, saya pun pergi Jepun 5 bulan lepas. Dia orang disiplin, kalau masuk rumah, dia punya kasut tu dia dah susun reverse. Supaya memudahkan nanti kita keluar. Tapi itu tak ada kena-mengena lah dengan dia terfikir nak cabut pergi tempat mana selepas itu. Jadi kalau adalah guru yang parking kereta ke dalam ke keluar ke, saya ingat untuk kita buat hukuman bahawa yang parking keluar tu kerana dia hati dia dah tak ada kat sekolah dah. Hati dia mungkin nak cabut lepas tu pergi main golf ke ataupun pergi bersukan ke atau dan lain-lain lagi. Saya ingat
itu dah berlebihan lah kalau kita buat penilaian sebegitu. Mungkin juga disebabkan dia ada etika dan disiplin yang baik. Dan mungkin juga sebab praktikal. Sebab kalaulah dia tak undur cepat, nanti banyak pula kata cikgu-cikgu lain yang parking belakang tu, dia nak keluar nanti susah. Jadi yang paling baik dia undur menghadap ke belakang. Dan saya tengok di IKIM ni pun banyak kereta yang macam tu. Tapi saya tahu orang yang parking macam tu bukan sebab dia nak cabut cepat. Tapi kerana memang sikap dia nak mudah. Nak memudahkan dia nanti bila keluar dia akan parking ke belakang. Kadang-kadang yang parking ke depan tu yang nak cepat kan. Dia tahu nak masuk aja. Sengit pula tu. Ganggu pula orang lain. Jadi saya ingat separuh je lah saya setuju. Kita tak dapat nak menilai orang semata-mata kerana dia parking kereta macam mana. Mungkin boleh dipositifkan sikit orang ni proaktif lah. Proaktif. Kecuali kalau dia parking tak betul. Itu lain. Kalau parking sengit yang itu betul. Mungkin dia dari segi disiplinnya ataupun nilai akhlaknya itu rendah sebab dia tak kisah orang lain. Tapi kalau parking betul tapi terbalik, mungkin saya berbeza pandangan lah. Itu dia. Dan waktu ini nak kita raikan juga ya rakan di FB. Tapi sebentar itu nak tanya kepada doktor juga. So, doktor nyatakan tadi tentang pelajaran di sekolah. Dulu sekolah tadika dengan pelbagai doa dan sebagainya diajar. Kemudian ke sekolah rendah pula disekalikan kadang-kadang dengan sekolah agamanya. Ada di situ dilapiskan lagi dengan sekolah agama. Dan bila naik sekolah menengah aja bulat-bulat kepada pendidikan Islam yang diajar di sekolah. Dan bila di universiti dah berbeza pula. Perlukah inisiatif daripada ibu bapa sendiri mungkin hantar anak ke sekolah pondok ke ataupun mana-mana di hujung minggu, adakah itu perlu ataupun kita nak ambil juga soalan daripada rakan di FB daripada Ibnu Rashid. Dia kata perlukah pelajar-pelajar universiti mencari alternatif dalam mencari ilmu dengan menyertai kuliah-kuliah masjid serta jemaah? Adakah apa komen daripada doktor sendiri? Bagi saya sistem itu sendiri harus digerakkan ke arah pelajar itu dapat dua-dua sekali. Sistem itu maknanya yang membuat polisi pendidikan kena pastikan bahawa aspek agama dan nilai ini, kita bukan cakap tentang orang Islam saja sebenarnya Yati. Orang bukan Islam pun dia ada kefahaman etika dan juga agama pun yang mengajak ke arah kebaikan. Jadi bagi saya, kalaulah ruang dalam sistem pendidikan itu telah cukup untuk seseorang pelajar itu mendapat kedua-duanya sekali, fardu kifayah pun dapat, fardu ain agama itu pun dapat secara yang lengkap, saya rasa mungkin dia tidak perlu sangat alternatif. Tapi disebabkan macam saya sebut adalah sistem kita mungkin penekanan kita di satu pihak itu menyebabkan satu aspek lagi dah lompang itu. Mungkin itu menyebabkan ibu bapa kena main peranan untuk sama ada dia sendiri mengajar anaknya kalau dia boleh, ataupun bersama-sama ajak anak pergi ke surau, bersama ajak anak pergi ke kelas-kelas dan kuliah-kuliah. Daripada sekarang ni banyak betul kelas-kelas agama dan kuliah-kuliah agama yang diberikan di mana-mana sekalipun. Jadi perlu. Begitu juga dengan soalan tentang universiti tadi. Saya rasa amat baik kalau pelajar-pelajar universiti ini selain daripada apa yang dia dapat daripada kelas itu, dia mengambil peluang kuliah-kuliah ataupun alternatif-alternatif dalam bidang pendidikan Islam ini di ruang-ruang mana yang mereka dapat. Saya ingat dulu kalau tok-tok guru dulu bila pergi ke Al-Azhar misalnya, yang saya dengar lah, mereka itu mengambil peluang lepas kelas itu dia akan duduk di tiang-tiang masjid itu, ada saja halakah-halakah ilmu yang banyak dan mereka join dan mereka dapat ilmu-ilmu tambahan. Itu balik itu komprehensif dari segi ilmunya, tahu bukan sekadar apa yang dia dapat dalam bidangnya tapi juga dalam ilmu-ilmu yang lain. Saya ingat itu harus direbut oleh pelajar-pelajar universiti kita sekarang ni. Itu dia. Dan mungkin sebagai penutup juga ya, sebab kita pun dah sampai ke hujung pertemuan. Sekejap je masa berlalu, nak tanya daripada doktor juga mungkin berikan sedikit kesimpulan kita hari ini. Kita bercakap tentang cabaran pendidikan. Saya memberi satu dimensi sahaja, tapi dimensi yang saya ketengahkan ini dimensi yang penting. Asas kepada pendidikan itu, kerana kita dah sebut tadi bahawa bila kita kata matlamat pendidikan itu ialah untuk melahirkan insan yang baik. Saya melihat insan yang baik itu harus diwarnai dan dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan dan nilai etika. Nah, kalau kita nak melihat dan membuat satu penilaian, kita harus melihat adakah sekarang ini masyarakat yang keluar dari sistem pendidikan kita ini sudah mempunyai kriteria akhlakiah yang kita sebutkan tadi. Kalau masih ada banyak lompang di sana sini, masih banyak keruntuhan nilai dan moral ini,
bagi saya masih banyak yang perlu kita perkasakan dalam sistem pendidikan kita. Tanpa menafikan benda-benda yang baik yang dah berjalan dalam sistem pendidikan kita selama ini. Itu kesimpulan saya. Alhamdulillah telah sampai kita ke hujung pertemuan. Saya ucapkan terima kasih kepada yang bagi Dr. Farid atas perkongsian pada minggu ini. InsyaAllah minggu hadapan panjang umur kita akan bertemu lagi untuk kita kupasan tajuk yang lain lagi. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi.